الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita melihat diri kita sendiri, sejauh mana sifat takwa itu ada di dalam diri kita. Setelah kita melatihkan diri kita selama sebulan menunaikan ibadat puasa. Di antara tujuan ibadat puasa itu ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Di antara tanda bertakwa kepada Allah ialah menjadikan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan petunjuk dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mati, ditanam di dalam kubur dan dihidupkan semula. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini tidak syak lagi, yakni Quran ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sedarlah kita banyak keburukan yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Puncanya kerana kita meninggalkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang bermaksud, dan barang siapa yang berpaling, tidak mahu mengikut peringatan aku yang ada dalam Quran, maka baginya kehidupan yang pencang, kehidupan yang rosak dan punah ranah, dan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Lalu berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau bangkit, engkau hidupkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dulu melihat celak. Tuhan berkata, begitulah telah datang kepada kamu ayat-ayatku, yang ada dalam Quran. Kamu melupakan ayat itu, maka pada hari ini kamu dilupakan. Di antara perkara yang menjadi perbualan di dalam masyarakat, menjadi perbincangan di dalam media, sama ada surat khabar yang dicetak ataupun TV yang dilihat, menghebohkan berkenaan dengan banyaknya jenayah. Jenayah membunuh, merampak, dan termasuklah kemalangan jalan raya, mematikan ramai mangsanya. Sedarlah kita, di antara kelalaian kita, kelalaian kita yang paling besar ialah meninggalkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam perkara kecederaan. Kecederaan membunuh, kecederaan melukakan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, dinamakan hukuman qisas. Dan Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, dalam beramal dengan hukum qisas itu membawa kehidupan, wahai orang-orang yang ada akal pikiran. Allah Ta'ala memberi amaran, sedarlah kamu bahawa hukuman qisas yang ada dalam Quran membawa kehidupan, membawa selamat, menyebabkan orang-orang yang melakukan jenayah takut dan geram. Yang sudah melakukan jenayah dihukum dan bertaubat. Yang akan melakukan jenayah berhenti dan tidak lagi mahu melakukannya. Itulah hukum Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran tadi. Firman Allah Ta'ala, as-sarikh was-sarikhatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nakalam min Allah,
cegahan daripada Allah. Islam membahagikan undang-undang jenayah kepada 3 bahagian. Yang pertama dinamakan hukum qisas. Yang kedua dinamakan hukum hudud. Yang ketiga dinamakan hukum ta'zir. Hukum qisas ialah hukum kecederaan, membunuh ataupun tidak, yang diberi hak kepada manusia. Mangsa pembunuhan dan kecederaan boleh memaafkan, digantikan dengan hukuman diat, ganti rugi dan sebagainya. Hukuman hudud ialah hukum yang berkait dengan kepentingan umum, menjadi hak Allah Ta'ala. Setelah dibawa ke mahkamah, tidak ada pengampunan, hendaklah dijatuhkan hukuman. Tidak kira kaya ataupun miskin, tinggi pangkat atau rendah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka alladhina min qablikum idza saraqa ad-dha'if qata'u wa idza saraqa al-sharif taraku wa aymallahi law kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sesungguhnya binasalah umat di zaman dahulu apabila orang-orang yang lemah melakukan kesalahan dijatuhkan hukuman. Apabila orang-orang yang mulia dan berpangkat melakukan kesalahan dibebaskan. Maka aku demi Allah, sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Adapun hukuman ta'zir, hukuman yang tidak ada nas dalam Quran dan hadis, diberi hak kepada pihak yang berkenaan untuk menentukan hukumannya bagi mendidik masyarakat supaya meninggalkan jenayah. Allah memberi jaminan hukum yang ada dalam Quran adalah obat kepada manusia menyelesaikan masalah mereka. Kita melihat sendiri mengapa undang-undang rekaan manusia tidak menggerunkan penjenayah. Walaupun undang-undang itu hukuman gantung mencekik yang sangat menakutkan terhadap pengedar dadah dan berbagai hukuman yang keras, tetapi tidak boleh mencegah jenayah. Sebabnya kerana undang-undang Allah ada roh, ada perhitungan dosa dan pahala, ada cegahan daripada Allah. Adapun undang-undang rekaan manusia tidak ada roh, tidak masuk di dalam hati-hati manusia. Di sinilah firman Allah Ta'ala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan daripada Quran itu perkara yang menyembuhkan penyakit dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Hukuman Allah menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit masyarakat, penyakit jenayah, dan rahmat kepada hamba-hamba Allah, hukuman kepada mereka yang melakukan jenayah. Allah memberi jaminan akan berlaku rahmat itu keamanan dalam kehidupan manusia sekiranya meninggalkan hukum Allah, mendapat celaka dunia dan celaka di hari akhirat.
Cukuplah dengan tanda-tanda keburukan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebabnya kerana meninggalkan hukum Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir dengan nyata kerosakan keburukan di darat dan di laut, dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka di atas dunia ni sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka sedar dan insaf, mereka balik kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhda wal badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, mengira perangai kita, kepercayaan kita dan amalan kita sebelum kita diheret di hadapan Allah untuk dibicarakan pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasul kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang benar. Yang lain daripadanya adalah sesat, menyebabkan celaka di dunia dan neraka pada hari akhir. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah,
sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita mendapat syafaat dan bersama dengannya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المرابطين والمستضعفين في كل مكان. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا باركتها يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.